Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, sila pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kepada tafsir kita. Dan ikhwati fillah, kita sedang memuka surah yang namanya surah Taha. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah pun masuki beberapa ayat yang awal daripada surah yang mulia ini, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat kelima dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Sadaqallahul azim. Allah yang maha pengasih yang bersemayam di atas arash, miliknya lah sekalian langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tiada Rabb selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah terjemahan yang dapat kita lihat sebagai contoh dari pimpinan Rahman ataupun dari tafsir Al-Quran Al-Karim yang telah pun dibarakui penerbitannya oleh pihak JAKIM. Jadi Allah menjelaskan melalui ayat ini, tuan-tuan, makna bersemayam atas arash ni telah pun kita bincangkan dalam kuliah terdahulu. Pemahaman yang paling baik seperti yang telah dijelaskan adalah pemahaman para ulama Ahlus Sunnah menurut pendirian dari Abu Hasan Al-Ash'ari dan para pengikut dalam di kalangan ulama Ahlus Sunnah ini. Turuti sajalah sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak ada pembatasan, tidak ada pertanyaan. Dahulu bila tanya kepada Imam Malik, apakah berkenaan dengan perkara ini, penjelasannya, jawapan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib. Dan ditambah pula oleh Imam Ahmad, was-su'alu anhu bid'ah. Sembahyam ini semua kita tahu, tapi bagaimana kedudukannya kita tidak tahu. Al-kaifu majhul, kerana Allah Subhanahu wa taala ni tidak boleh disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Wal imanu bihi wajib, beriman kepadanya adalah perkara wajib. Dan bersoal banyak mendetailkan perkara tersebut membawa kepada bid'ah, kata Imam Ahmad. Ini adalah mazhab Ahlus Sunnah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tapi perlu juga kita tahu satu pandangan yang dikemukakan oleh pentafsir Mu'tazilah. Bila kita faham, kadang-kadang kita dapat menjawab dengan baik hujah-hujah yang didatangkan. Mazhab Mu'tazilah ni hari ini tersebar di negara, sebagai contohnya negara Teluk Oman, Abadi. Jadi ahli Imam Az-Zamakhsyari ni pemilik tafsir Kasyaf. Pandangan-pandangannya berkaitan dengan akidah kita tolak tepi, tapi berkaitan dengan logah masih lagi menjadi rujukan Ahlus Sunnah, kerana kefahaman yang cukup mendalam oleh beliau dalam bab-bab lughawiyat, dalam bab balaghiyat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kata beliau bersemayam atas arash ni kata Zamakhsyari. Tuan-tuan jangan salah faham, tuan-tuan, saya bawa pandangan Mu'tazilah ini dan kita kita pertahankan hujah Ahlus Sunnah untuk membatalkan kata-kata Mu'tazilah. Bersemayam atas arash ni, kata beliau, arash adalah singgasana raja. Kedudukan itu tidak akan tercapai kalau dia tidak mempunyai kekuasaan. Maka ia disebut sebagai satu kinayah. Kinayah ni maknanya kiasan, dan kekuasaan menunjuk kepada kekuasaan yang mutlak. Orang selalu mengatakan, kata beliau, si Anu tu bersemayam di atas tahta negeri tersebut. Yang dimaksudkan bahawa si Anu tu berkuasa di sana, meskipun dia tidak selalunya duduk di atas singgasana itu. Ini kata Zamakhsyari, tuan-tuan.
Mereka membuat susunan kata atas hasilnya kekuasaan, sebab kerana ia dipahami oleh masyarakat dalam bentuk begitu. Kerana begitulah yang lebih jelas dan lebih kuat untuk menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh kata-kata ini, kata Az-Zamakhsyari. Demikian juga perumpamaan perkataan saudara kalau saya katakan tangan si fulan lepas, tangan si fulan pula terbelenggu. Yang kita maksudkan dengan tangan lepas itu kadang-kadang dengan maksud kuat memukul orang, tapi satu lagi maknanya kuat berderma. Yang terbelenggu tu maksudnya kedekut. Tidaklah ada perbezaan antara kedua itu yang dikatakan, melainkan kerana kata-kata yang kita pilih, yang kita sendiri faham maksudnya. Ini kiasan kata, simpulan bahasa. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah sebuah kitab yang menarik, tesis peringkat degree, tapi isi kandungnya Masya Allah sangat baik difahami, terutamanya oleh penuntut ilmu syar'i, tulisan Ustaz Omar Muhammad Nur dalam tesis degree beliau, ijazah beliau yang bertajuk Ta'wil Hadis. Sudah pun diterjemahkan, sudah pun diterbitkan, Alhamdulillah. Ta'wil hadis ini menghimpun kepada kita kefahaman terhadap hadis-hadis mutasyabihat. Kerana simpulan bahasa adalah perkara yang memang ada dalam mana-mana bahasa dunia, termasuk Al-Quran Al-Karim. Sebaik-baiknya kita pegang kepada al-aslu hamlu ala haqiqatihi, hamlu ayat ala haqiqatiha. Yang paling baiklah kita bawa kepada makna hakikat, makna asasnya. Tapi bila berlaku perkara seperti ini, kita tidak menafikan adanya simpulan bahasa seperti yang disebut oleh Ahlus Sunnah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, nanti kita akan ada peluang kita lihat dalam ayat yang lain. Allah SWT menjelaskan, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah ni terbelenggu, biarlah tangan mereka sendiri diikat. Jadi maksud ayat ni, orang Yahudi mengatakan bahawa Allah SWT itu bersifat dengan sifat bakhil. Kemudian Allah sambung ayat itu dengan mengatakan bal yadahu mabsutatan, bal yadahu mabsutatan, tapi kedua tangan Allah SWT itu terbuka. Maknanya Allah SWT bersifat dengan sifat pemurah, yang maksud dermawan. Allah ni memberikan kepada hamba-hambanya tanpa mengira-ngira. Itu sebab Al-Imam Al-Fakhr Razi merupakan ulama Ahlus Sunnah tidak bersetuju sama sekali dengan takwil yang dipakai oleh kaum Mu'tazilah yang tadi kita telah jelaskan, tuan-tuan. Kata Imam Al-Fakhr Razi, kalau kita buka pintu ini terus-menerus, tentu dapat masuk pula takwilan-takwilan yang dipakai oleh kaum Batiniyah. Kerana mereka pun pernah mengatakan tentang firman Allah SWT kepada Nabi Musa ketika dipanggil menghadap di lembah Tua, fakhla'na alaik, bukalah kasutmu. Na'alaik ni maknanya kasut. Dimaksud di sini bukanlah benar-benar kasut, tapi meminta Nabi Musa supaya melepaskan segala kaitan dengan perkara yang lain, lalu menenggelamkan dirinya dalam khidmat semata-mata kerana agama Allah. Ini kata-kata kaum Batiniyah. Mereka terlalu teruk mentakwil ayat-ayat sehingga benda yang simple pun ditakwil oleh mereka. Jadinya Imam Al-Fakhr Razi mengingatkan janganlah terpedaya dengan pandangan Al-Mu'tazilah dan juga Al-Batiniyah. Yang peliknya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Batiniyah juga mentakwilkan ayat yang pernah kita bincangkan dahulu, surah Al-Anbiya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kau dingin dan selamat untuk Ibrahim. Kata golongan Batiniyah, ini maksudkan sini bukan benar-benar Nabi Ibrahim tidak hangus dimakan api, melainkan ini maksudkan di situ bahawa Nabi Ibrahim selamat daripada api kezaliman musuhnya. Sebenarnya Nabi Ibrahim tak dibakar pun. Ini kata-kata kumpulan Batiniyah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, yang kita belajar dalam Ahlus Sunnah, sebagai contohnya dalam kitab Jarahatul Tauhid, menjelaskan bahawa kanun yang kita pegang adalah segala lafaz dalam Quran hendaklah mengikut makna hakikatnya yang sebenar, melainkan kalau ada dalil-dalil yang masuk akal yang dipegang oleh Ahlus Sunnah, yang pasti mewajibkan kita berpaling daripada berpegang makna hakikat tersebut. Jadi Imam Al-Fakhr Razi kemudian buat satu sindiran, mengatakan alangkah baiknya kalau orang yang jahil jangan terlibat membincangkan perkara-perkara seperti ini. Rujuklah kepada para ulama, jangan pandai-pandai melebarkan kata-kata. Dan zaman moden ni, tuan-tuan, menyaksikan YouTube, menyaksikan blog, menyaksikan Facebook menjadi medan pertempuran yang telah menghukum, memenjarakan, menganiaya golongan yang tidak bersalah, kerana labeling yang dibuat oleh golongan jahil, alangkah ramainya mereka. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi Allah jelaskan dalam ayat ini, kita lihat sifat Allah SWT ini. Allah gambarkan kepunyaannya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, kepunyaan Allah SWT, apa yang ada di langit
Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ya, kepunyaannya segala yang ada di langit, yang berlapis-lapis itu, dan apa yang ada dalam bumi, bintang-bintang, matahari, bulan, dan di atas permukaan bumi, apa yang terdapat dalamnya yang hanya Allah SWT mengetahui tentangnya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau kita lihat matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya terletak dalam lingkungan antara langit dan bumi. Apa yang ada di bawah tanah, kian lama makin manusia tahu betapa banyaknya harta kekayaan yang tersimpan di bawah tanah, seperti minyak, bahan galian, logam, emas, perak, timah, kuprum, uranium, zinc. Ya Allah, macam-macam kekayaan yang Allah SWT simpankan dalam perut bumi untuk manusia. Hanya yang mengambil faedah saja yang dapat manfaatnya. Sekarang ni tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ada pula penemuan baru di dasar laut. Sekarang bukan saja minyak itu diperolehi di dasar bumi, di daratan, malahan dasar laut nampaknya lebih banyak. Sekarang ni diadakan penggalian minyak yang mengambil jarak yang begitu dalam di dasar laut. Masya Allah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan ada pula dibuat kajian-kajian saintifik menerusi kapal selam yang boleh masuk ke dasar laut untuk melihat apa lagi benda yang boleh diterokai. Masya Allah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ambillah peluang untuk anak-anak kita menghibrat buat sains. Ilmu sains ni satu ilmu yang merupakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Seperti seorang saintis, seorang Dr. Maurice Bukai yang masuk Islam, dengan kajiannya bandingan terhadap Quran, Bible dan juga sains. Dekatkan anak kita dengan kelas-kelas sains tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ada sebuah buku sains yang baik yang boleh tuan-tuan ketengahkan kepada anak-anak tuan-tuan, bertajuk 80 eksperimen di belakang rumah saja. Buku 80 eksperimen di belakang rumah ni boleh tuan-tuan spend masa berkualiti bersama dengan mereka untuk menghayati segala pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan mereka kepada ilmu sains. Ulama-ulama Islam yang awal, mereka merupakan orang yang membuat sains. Dan negara Iran pada ini sangat ditakuti oleh Barat kerana saintis mereka yang ramai. Dan Amerika sendiri pun mengalami kekurangan saintis pada hari ini. Mereka terpaksa mengimport saintis dari Uzbek, saintis dari Ukraine, saintis dari India, dari Pakistan, dari Mesir, kerana rakyat Amerika sendiri lebih suka berpoya-poya untuk menjadi bintang Hollywood pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi Allah SWT bawa benda ini. Allah tidak menjelaskan lanjut, kerana Quran bukannya kitab sains, tapi Quran merupakan kitab tasyri', kitab syariat yang memandu, memotivasikan manusia untuk menjadi perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka dunia dan membawa mereka keridhaan Allah di akhirat. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir yang lama, sebelum pengetahuan tentang sains ini berkembang, kita akan menemui banyak riwayat yang berkaitan dengan apa yang para ulama dahulu kala tahu. Kadang-kadang berita itu dikatakan sebagai hadis. Misalnya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, riwayat daripada Ibn Abi Hatim yang diterimanya daripada Abdullah bin Ukay bin Wahab, yang diterimanya daripada amminya iaitu pakciknya, diterimanya daripada Abdullah bin Ayyash, diterima pula daripada Abdullah bin Salman, diterima pula dari Daraj bin Isa bin Hilal As-Sadafi. Katanya dia menerima daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Nabi SAW pernah mengatakan bahawa bumi ini berlapis-lapis sebagai langit juga. Di antara selapis bumi kepada bumi yang lain perjalanan 500 tahun. Yang paling atas letak di atas punggung seekor ikan besar, yang kepalanya, dahinya itu sampai kepada langit. Ikan tu pula duduk di atas sebuah batu, dan batu itu pula berada di tangan seorang malaikat. Dan langit tingkat kedua merupakan penjara bagi angin. Langit tingkat lapis ketiga merupakan tempat batu Jahannam. Lapis keempat tempat simpanan belerang Jahannam. Lapis kelima pula merupakan sarang ular-ular berbisa untuk menduduki, menggigit orang duduk dalam neraka Jahannam nanti. Lapis keenam pula merupakan sarang bagi kala-kala yang berbisa yang akan menggigit, membinasakan orang yang masuk dalam hukuman Allah SWT di akhirat kelak. Lapis ketujuh merupakan neraka Sakar. Wama adraka ma Sakar. Sakar pula merupakan tempat iblis dibelenggu dengan besi di hadapannya dan tangan dialihkan ke belakang. Kalau Allah hendak melepaskannya, dilepaskannya dia untuk memperdayakan siapa yang dikehendaki. Tuan-tuan, ini kisah lah tuan-tuan.
nampaknya ini merupakan satu perkisahan yang dibawa dalam kitab-kitab tafsir. Ia dekat dengan Israiliyat. Ibn Kathir mengatakan bahawa kalau ia merupakan hadis sekalipun, gharib jiddan, maknanya diganja sangat. Sehingga Imam Ibn Kathir, seorang muhaddis, seorang hafiz, seorang faqih dalam mazhab Syafi'i, beliau berkata bahawa kalau ia marfu' sekalipun, dia minta pertimbangan yang mendalam balik semula oleh para ulama muhaddisin, kerana baginya ia merupakan satu hadis yang gharib jiddan. Ada riwayat lain pun mengatakan bahawa bumi ini terletak di atas tanduk lembu. Dituliskan dalam kitab-kitab, maka ramailah di kalangan mereka yang belajar akan mengatakan bahawa bumi ini letak di atas tanduk lembu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dan lembu ni pula duduk di atas seekor ikan. Ikan ni pula, Masya Allah, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita ni kena ambil berat bab ilmu mustalahul hadis. Kena tahu antara hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan, hadis yang muttarib, hadis yang ma'lul. Perkara ni tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ilmu hadis antara ilmu yang penting. Ilmu hadis merupakan ilmu antara yang paling awal akan diangkat ilmu ke bumi. Maka galakkanlah anak-anak yang meminati ilmu agama supaya berkecimpung dalam ilmu hadis. Bagi tuan-tuan yang berkesempatan, lihatlah dalam buku takwil hadis. Buku takwil hadis ini merupakan satu jendela untuk memberitahu kita bagaimana kita mendalami ilmu hadis dengan cara yang sebenarnya. Alhamdulillah, moga-moga dengan baca buku takwil hadis ini memberikan kepada kita satu perspektif baru pada hadis. Bagaimana kita menerima hadis, bagaimana cara para ulama mentakhrijkan hadis. Bacalah buku takwil hadis yang telah disusun, merupakan tesis peringkat degree oleh Ustaz Omar Muhammad Nur, hafizahullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat yang berikut dan kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.